Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pelajar qiraati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada pagi ini kita meluangkan sedikit masa untuk kita sama-sama mengikuti pengajian ilmu tajwid, yang mana sudah maklum kepada para pelajar bahawa setiap hari Khamis, seperti mana yang lepas-lepas lah, setiap hari Khamis kita akan belajar tajwid. Kita akan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni apa? Ilmu adalah satu ilmu untuk mengelokkan bacaan Al-Quran kita. Baik, jadi sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ataupun tidak? Suara saya jelas ataupun tidak? Tolong komen lah. Baik. Jika para pelajar ataupun warislah yang menonton live ini yang ingin bertanyakan soalan berkaitan dengan hukum tajwid, insya-Allah bolehlah terus bertanya pada ruangan komen. Ruangan komen, insya-Allah jika saya boleh jawab, saya terus jawablah, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian ataupun waris, pagi ni kita akan baca kitab ni lah. Kita akan baca kitab ni sahajalah. Kitab ni Pelajaran Ilmu Tajwid, Praktis Kaedah Qiraati. Ini kitab ni. Rasanya ramai pelajar tak ikut live kita ni. Tak apalah. Yang mana ikut tu insya-Allah dapat ilmu. Baik, jadi kita akan ulang kaji balik kitab ni. Kitab hijau ni, kitab tajwid hijau ni, Ilmu Tajwid Praktis Kaedah Qiraati. Jadi kitab ni kitab yang dikeluarkan oleh pihak Persatuan Qiraati lah. Jadi kitab ni dia khusus bagi para pelajar qiraati. InsyaAllah kitab ni dia mudah sikit lah. Baik, yang pertama sekali saya nak ulang balik. Pelajaran yang pertama, iaitu berkaitan dengan tajuk gunnah. Tajuk dia gunnah. Gunnah. Baik, gunnah bahasa Arab dia, tulisan Arab dia macam ni lah. Gunnah. Bahasa tulisan Rumi dia gunnah. Baik, tajuk dia, pelajaran yang pertama saya nak ulang kaji balik, iaitu pelajaran dia gunnah. Gunnah. Baik, tulisan Rumi dia macam ni lah. Gunnah. Dia ada syaddah ni. Syaddah ni menunjukkan kata nun ni ada dua asal dah. Gunnah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan gunnah? Gunnah ni maksud dia dengung. Bunyi dengung. Bunyi dengung. Okey, kita tulislah dengung. Gunnah iaitu dengung. Gunnah bermaksud dengung. Gunnah ni bermaksud dengung lah, dengung. Baik. Jadi dalam bacaan Al-Quran,
ada kala kita kena baca dengan bunyi dengung. Baik. Para pelajar sekalian, bunyi dengung tu di mana? Saya nak tanya. Bunyi dengung tu dia keluar di mana? Baik, dengung tu dia keluar melalui hidung kita. Dia keluar daripada sini, ni atas ni dia panggil rongga hidung. Rongga hidung. Keluar melalui lubang hidung. Jadi kebiasaan gunnah ni ataupun dengung, dia ada pada huruf nun dan pada huruf mim. Maknanya asal bagi huruf mim dengan asal bagi huruf nun, sifat dia adalah gunnah, iaitu dia dengung. Diri dia tu memang ada dengung. Cuma ada ketika panjang, ada ketika tak panjang. Tapi sifat asalnya dia dengung, tak panjang. Tu asal dia. Baik, jadi apabila hukum-hukum yang melibatkan dengung, contoh dia seperti hukum ikhfa, hukum idgham ma'al gunnah, hukum iqlab dan lain-lain lagi lah, banyak lagi lah yang melibatkan dengung. Antaranya lagi adalah wajib al-gunnah. Maka wajiblah kita dengung 2 harakah. Panjang dengung tu 2 harakah. Baik. Kemudian tajuk gunnah ataupun dengung ni, dia melibatkan 2 huruf di sini, melibatkan dua huruf, iaitu huruf nun syaddah dan mim syaddah. Nun syaddah dan mim syaddah. Jadi 2 huruf ini, mim dengan nun, apabila bertanda syaddah, ni yang ni orang panggil tanda syaddah ni, yang macam W atas ni dipanggil tanda syaddah. Dia ada 3 nama lah. Nama yang pertama dipanggil syaddah. Nama yang kedua dipanggil sabdu. Nama yang ketiga dipanggil tasydid. Jadi yang macam W ni, yang kecil ni, nampak tak? Yang kecil ni, yang macam W ni, dia ada 3 nama. Lah. Baik, setengah orang panggil syaddah, hak tu lah. Dan setengah orang panggil sabdu, yang tu juga. Dan setengah orang panggil tasydid pun yang tu juga. 3 nama lah. Dia ada 3 nama. Syaddah, sabdu dan tasydid. Baik, boleh nampak tak? Tulisan ni boleh nampak tak? Tolong komen sikit. Baru tengok 2 orang lah. 2 orang yang tengok. Yang lain saya tak tahu lah. Siapa tak tengok tu rugi lah. Sebab saya bincang ni kitab tajwid bagi pelajar qiraati 5 lah, dengan Quran. Jadi pelajar qiraati 5 dengan Quran ni wajib belajar tajwid. Sebab mereka ni dah peringkat tinggi dah. Jadi wajib belajar tajwid. Jadi di musim PKP ni kita nak mengaji di qiraati tak boleh, tak dibenarkan. Jadi terpaksalah kita mengaji cara online lah, cara live. Kalau talaqi tu cara Google Meet. Jadi nampak tak tulisan ni? Tolong komen sikit ni, hak tengok ni sepedak dah. Baik, saya ulang balik. Jadi gunnah ni, dengung ni, ataupun dengung, gunnah bahasa Arab, bahasa kita panggil dengung. Dia melibatkan 2 huruf ni, nun dengan mim. Apabila mim ada syaddah ataupun nun ada syaddah, maka wajib kita baca dengan dengung 2 harakah. Dengung dia apa? 2 harakah. Jangan kurang, jangan lebih. 2 harakah. Tu. Baik, contoh dah. Tengok. Yang pertama contoh dah. Contoh yang pertama adalah ni. Banyak tak yang kita jumpa di dalam Al-Quran yang mana nun di atasnya ada tanda syaddah? Banyak tak kita jumpa? Banyak kan? Baik, apabila kita jumpa dalam Quran nun yang ada syaddah,
Hukum dia apa dia? Wajib gunnah. Wajibul gunnah. Ni nama hukum bagi ni nun yang syaddah dan juga mim yang syaddah. Nama dia wajib gunnah, wajibul gunnah, iaitu wajib dengung, wajib dengung. Contoh dia macam mana? Inna bagi cukup 2 harakat. Inna dengung tu bagi cukup 2 harakat. Inna kena cukup 2 harakat. Kalau tak cukup, maknanya kita telah melakukan kesalahan undang-undang tajwid, yang dipanggil kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, yang tidak merosakkan makna ayat, tetapi dianggap sebagai aib, kecacatan bagi para ahli Al-Quran. Maknanya dia telah melakukan aib, iaitu harakat gunnah itu tidak cukup. Sepatutnya 2 harakat, dia baca 1 harakat. Inna a'tayna, dia kena 2 harakat. Inna a'tayna. Inna tu panjang. Inna tu dia mat jaiz pula, tu panjang. Kalau inna saja tu, dengung tu kena 2 harakat. Kalau inna tu panjang lah, pasal dia ada hamzah, lepas mat tu ada hamzah. Mat jaiz mufassir, yang tu 4 ataupun 5 harakat. Nak beritahu kata hak dengung tu, hak dengung, tang dengung tu kena 2 harakat. Inna dengung hak di hidung tu, dengung yang di hidung tu kena bagi cukup 2 harakat. Tu 2 harakat. Nama dia apa? Wajibal gunnah. Begitu juga perkataan apa? Summa. Ni. Yang ni mim bersyaddah. Yang atas ni nun bersyaddah. Yang bawah ni mim yang bersyaddah. Hukum dia sama. Wajib dengung, wajibal gunnah. Wajibal gunnah hukum dia. Wajib dengung. Summa. Kalau mim kena rapatkan bibir. Mim kena rapatkan bibir. Sebab apa? Sebab mim itu tempat keluar dia adalah di bibir. Mim itu tempat keluarnya adalah di bibir. Summa, kena rapatkan bibir. Kena rapatkan bibir. 2 harakat. Dengung di hidung tu pastikan 2 harakat. Tadi inna. Kalau inna ni lidah, hujung lidah kita kena tekan pada makhraj nun. Di mana? Makhraj nun. Dekat gusi atas. Tekan. Hujung lidah tekan situ. Dan pastikan ada dengung di hidung lah. Berapa harakat? 2 harakat. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Baik. Boleh dengar tak suara saya? Jelas tak? Tolong komen sikit. Tolong komen sikit siapa ada. Siapa yang tengok live ni tolong komen sikit. Suara saya jelas ataupun tidak? Ke tak dengar? Baik. Jadi ramai ni pelajar qiraati yang tak tengok live ni. Saya tak tahulah. Kalau yang dah pandai dah tak apalah. Saya tak kisah sangat. Kalau pelajar yang pandai ni saya tak kisah sangat. Tapi yang saya kisah pelajar yang baca pun tak erti tajwid, tapi tak mau nak pulun. Kena pulun sikitlah mengaji ni. Tajwid ni kena pulun. InsyaAllah mengaji apa pun kena pulun lah, insyaAllah. Baik, jadi boleh faham tak setakat ni? Setakat yang saya terang ni boleh faham tak? Iaitu apabila kita jumpa di dalam Al-Quran yang mana mim di atasnya ada tanda syaddah, nun di atasnya ada tanda syaddah, maka dipanggil hukum apa? Wajibal gunnah. Apa maksud wajibal gunnah? Wajib dengung. Wajib tu wajiblah, mesti. Gunnah tu dengung. Jadi wajib dengung. Bukan sunat dengung, wajib dengung. Jadi kita kena dengung di hidung kita berapa harakat? 2 harakat. Summa inna. Tu 2 harakat. Baik, kat ini 2 harakat lah kalau tidak ada hukum lain lah. Kalau macam inna a'tayna tu kena panjang lah, sebab dia majaiz. In tang dengung tu 2 harakat. Okey, baik. Lagi contoh dia lagi. Baik, contoh lagi macam mana contoh dah?
Innama. Lagi. Falamma. Walakinna. Baik. Okey. Kita cuba baca. Inna thumma innama falamma walakinna. Baik, dua harakat. Jangan baca lebih. Jangan baca panjang, dua harakat saja. Dengung tu pastikan dua harakat sahaja. Baik. Jadi saya rasa tajuk ni tak payah sangat lah. Tak payah sangat. Mudah lah. Ramai yang tahu dah ni. Walaupun ramai yang tahu dah, tapi kadang-kadang baca tak betul juga. Baik habis. Ni tajuk gunnah. Baik habis. Kalau nampak Al-Quran, mim bersyadah, nun bersyadah, hukum dia apa dah? Wajiban gunnah. Wajib dengung. Okey habis. Tajuk ni selesai dah. Okey, siapa faham? Pelajar perhati yang tak tengok live tu memang rugi lah. Sebab kita ulang kaji balik. Tengoklah live. Ngaji ni tak apalah, tak kena sabar lah kan. Nak buat macam mana semua orang terkesan dengan suara tapi tak ada line. Suara saya tak ada line. Suara saya dengar tak? Dengar tak suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Tolong komen sikit. Tak ada line. Siapa yang tak ada line? Saya tak ada line. Saya tengok di sini okey pun jalan. Baik, tak apa, saya buat dua live ni. Satu saya pakai handset, satu pakai laptop. Tak apa, sekejap lagi kita share handset ni ke kalau ni lah. Kalau ni tak okey, saya rasa okey dah. Okey, baik. Jadi tajuk yang kedua ataupun pelajaran yang kedua pada pagi ini adalah tajuk dia perbezaan. Perbezaan nun sukun, perbezaan nun sukun dan tanwin. Baik, tajuk yang kedua pada pagi ini, tajuk yang kedua adalah perbezaan di antara nun sukun dan juga tanwin. Saya rasa tajuk ni juga ramai yang tak tahu ni. Kalau kita tengok dari segi luaran tu, dia ni pandai apa? Pakai serban, pakai apa? Pakai kepiah, pakai berjubah, kan? Macam orang alim. Tapi kita tak tahu. Kadang-kadang ramai yang tak erti ni. Kita jangan hukum dari segi zuhir. Kawan tu pakai macam orang alim, pasti dia ada ilmu. Tak, kadang-kadang pakaian tu macam orang ada ilmu tapi tak ada ilmu. Baik, apakah perbezaan di antara nun sukun? Nun sukun macam mana? Ni nun sukun. Nun yang ada tanda sukun dan juga tanwin. Tanwin. Baik, apakah perbezaan di antara nun sukun dan juga tanwin? Apakah perbezaan dia? Apakah perbezaan di antara nun sukun dan tanwin? Siapa tahu? Yang selama ni kita duk baca Quran, kita tahu tak? Apa perbezaan di antara tanwin dan nun sukun? Tahu tak perbezaan dia apa dia? Baik. Perbezaan nun sukun ataupun nun mati dengan tanwin adalah beza pada tulisan sahaja. Manakala pada bunyi dia tu sama. Maksudnya makhraj dia sama.
Tanwin juga makhraj dia nun mati. Tanwin kasrah ni lah, tak kira lah fathatain ke, kasratain ke, dhammatain ke, makhrajnya adalah sama dengan nun mati. Tempat dia sama. Betul ke? Baik, saya buktikan. Baik, contoh dia tengok. Tengok contoh dia, kataan ni. Baik, apakah perbezaan dua ni? Apakah perbezaan bunyi dua ni? Mim fathah. Mim fathah, nun sukun bunyi man. Kemudian mim fathatain bunyi man. Sama tak? Bunyi dia sama tak? Sama. Jadi perbezaan di antara nun sukun dan tanwin adalah beza pada tulisan. Beza pada tulisan. Tapi bunyi dia sama. Bunyi dia sama. Hak ni pun man. Mim fathah nun sukun bunyi man. Man, lidah kita kena naik. Man. Ujung lidah tekan pada tempat nun tu lah. Pada itulah. Gusi ataupun pada dekat-dekat langit. Man. Man. Kalau mim fathatain pun bunyi man. Lidah pun tempat tu juga. Jadi makhraj nun mati tanwin tu sama. Makhraj dah sama. Jadi tanwin dengan nun mati tu benda yang sama. Benda yang sama. Cuma bezanya adalah tulisan. Bezanya adalah tulisan saja. Nah. Tulisan nun mati mim fathah nun sukun. Tulisan fathatain tanwin ni mim fathatain. Tulisan dia berbeza tapi bunyi dia sama. Tapi ulama hukumkan kata sama. Tanwin dengan nun mati ni benda yang sama. Sebab dia ada hukum lah. Dia ada hukum yang kita panggil ittiqas sakinain. Bertemu dua yang sakin. Dalam bab tu dia ada kaitan dengan tajuk ni. Jadi kalau tak faham mat ni, yang nu lagi tak faham. Pasal yang nu tinggi lagi. Yang nu pelajaran yang tinggi. Yang ni pelajaran asas. Kalau yang ni tak faham, hak nu lagi tak faham. Jadi kena faham dulu lah. Nun mati dengan tanwin beza hanya pada tulisan. Bunyi dia sama. Man. Man. Mim fathah nun sukun bunyi man. Mim fathatain pun bunyi man. Okey, habis. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tengok ni. Min kasrah nun sukun. Min kasrah nun sukun bunyi min. Mim kasratain bunyi min. Jadi bunyi dia sama. Sama tak bunyi dah? Sama. Tapi tulisan dia tak sama. Tulisan dia tak sama. Bunyi dia sama, tapi tulisan dia tak sama. Baik. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga. Mim dhammah nun sukun bunyi mun. Mun. Dan mim dhammatain bunyi mun. Jadi mun. Bunyi dia sama tak? Sama. Tapi tulisan dia tak sama. Tapi ulama hukumkan kata tanwin dengan nun mati adalah benda yang sama. Benda yang sama. Sebab makhraj dia pun sama. Hak tu lah makhraj pun. Tempat nun tu man. Kalau mim fathatain man. Sama, lidah tekan tempat yang sama. Hak ni pun sama, mun. Ujung lidah tekan tempat nun. Kalau tanwin pun sama juga, mun. Mim dhammatain mun. Sama. Min kasrah nun sukun min. Min kasratain bunyi min. Sama, tempat yang sama. Baik. Jadi secara kesimpulannya beza di antara nun sukun dan tanwin adalah beza pada tulisan sahaja. Bunyi dia sama. Baik, habis nah. Okey, ini tajuk yang kedua lah. Jadi kitab ni mudah sikit pasal dia bincang bab yang asas-asas. Tu pun ramai yang tak erti lagi. Ramai yang tak faham ni. Baik, habis. Okey, padam.
Baik, masa dah lebih kurang 35 minit. Baik, jadi saya buat live pagi ni sekali, petang ni sekali lah. Pagi ni sekali, petang sekali insya-Allah. Malam saya rasa tak ada kot. Malam untuk sesi malam, tolong join sesi petang lah. Malam saya tak buat kot. Pasal malam selalu hujan. Malam hujan, line tak okey. Guruh kilat semua dah. Jadi tak boleh nak buat pengajian. Semalam pun gagah lah. Call biasa pun, talaki call biasa pun tersangkut-sangkut juga. Dia tak pernah jelas suara tu. Pasal guruh kilat, hujan dan sebagainya. Jadi saya minta maaf lah. Itu nak buat macam mana, kita kena sabar lah. Mengaji PKP macam tu lah. Ada masalah, selalunya masalah ni lah, line-line ni. Line telefon, internet ni kacau. Okey, siapa padam? Yang ni. Tak semua faham lah keadaan kita semua ni. Semua terkesan dengan pandemik ni, COVID. Okey, kita masuk tajuk yang seterusnya. Baik, tajuk yang seterusnya berkaitan dengan hukum nun sukun. Nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Baik. Tajuk yang ketiga adalah berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Baik. Ramai pelajar tak tengok live lah. Ramai pelajar yang tak tengok live. Saya anggap kata mereka dah pandai dah lah. Yang tu lah. Pelajar ramai lagi yang tak tengok live ni. Mereka pandai dah. Mereka pandai dah. Baca Quran, tajwid mereka reti dah kot. Tak apalah. Baik-baik mereka. Nak ilmu, tengoklah. Kalau tak rasa tak mau ilmu tu, tak payah tengok. Tak apa. Jadi saya anggap kata mereka pandai dah lah. Pakat tak mau tengok. Baik. Tengoklah live. Saya ajak tajwid ni daripada asas. InsyaAllah. Dah pukul apa dah? 8 kat 8.30 dah. Baru 3 orang yang tengok live. Ada pelajar ramai. Bukan saya tak abang, saya dah abang dah. Puan ni tengok live. Tak apalah. Mereka pandai lah kot. Baik, tajuk dia. Yang ketiga adalah nun sukun. Nun sukun bentuk dia macam ni. Nun sukun bentuk dia macam ni, iaitu nun yang ada tanda sukun. Ni bab nun sukun ni dia ada bahasan dia lagi lah. Ni saya habaq secara ringkas. Dia ada lagi. Baik. Jadi sekarang ni kenal ni nun sukun, iaitu nun yang ada tanda sukun di atasnya. Kemudian tanwin, bentuk dia macam ni lah. Fathatain, kasratain, dhammatain lah. Dia ada 3 lah. Baik. Kemudian dalam tajuk nun mati ataupun tanwin ni, dia terpecah kepada 4 ataupun boleh juga kita panggil 5. Apa beza 4 dengan 5? Kalau 4 tu maksudnya hukum idgham tu tak pecah 2. Kalau 5 maksudnya hukum idgham tu dia pecah 2. Baik, kalau 4 macam mana? Ikhfa, izhar, idgham, iklab. 4. Kalau pecah idgham pula, ikhfa, izhar, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iklab. Jadi 5 lah maksudnya. Idgham tu pecah 2. Jadi 5 lah. Kalau tak pecah jadi 4. Hak tu lah. Baik. Kita boleh panggil hukum 5 ataupun hukum nun mati ataupun tanwin. Dia ada 5 lah. Baik. Tapi dalam kitab ni, idgham ma'al gunnah dinamakan dalam kitab ni idgham bi gunnah. Tapi benda yang samalah. Baik. Dia kata dalam kitab ni nun sukun dan tanwin bunyi nun sukun ataupun bunyi tanwin ini adalah sama. Sama tak bunyi dah? Tadi saya terang dah. Sama tak? Sama. Bunyi nun sukun dan bunyi tanwin ini adalah sama.
Jadi hukum nun sukun dan tanwin adalah samalah. Sebab bunyi dia sama, jadi hukum pun sama. Bunyi iaitu suara nun sukun dan tanwin adalah sama. Maka hukum nun sukun dan hukum tanwin juga sama. Jadi maknanya bila bunyi dia sama, hukum dia sama. Sama. Hukum dia sama. Baik, hukum nun sukun atau tanwin dibahagi kepada 5. Ada kata terbahagi pada 5, terpecah kepada 5. Yang pertama dalam kitab ni sebut yang pertama daripada 5 tu idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Baik, yang pertama idgham bi gunnah. Apa maksud idgham bi gunnah? Memasukkan. Idgham ni maknanya memasukkan. Bi maksud dia dengan. Gunnah maksud dia dengung. Baik. Kalau bahasa Arab dia macam mana? Bahasa Arab dah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ni bahasa Arab dah. Bahasa Arab dia idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tu bahasa Arab. Bahasa kita apa dia? Terjemahan dia memasukkan. Idgham tu maknanya memasukkan. Bi maksudnya dengan. Gunnah maksud dia dengung. Tu kena faham lah. Ini kita panggil kalih bahasa lah, terjemahan. Dalam kitab ni dia panggil idgham bi gunnah. Manakala dalam kitab lain dia panggil idgham apa? Idgham ma'al gunnah. Dalam kitab lain dipanggil idgham ma'al gunnah. Nama dia ada beza sikit tapi hak tu lah. Kalau idgham ma'al gunnah maksud dia memasukkan serta dengung. Cuma beza perkataan hak di tengah ni saja. Hak ni ma'a. Hak ni bi. Bi ni maksud dia dengan. Kalau ma'a tu maksudnya serta. Memasukkan serta dengung. Kalau hak ni memasukkan dengan dengung. Samalah. Sama. Bunyi dia sama, sama saja. Cuma beza tulisan, nama dia tu beza sikit tengah-tengah ni. Tapi maksud dia sama. Tapi sama kita pakai lagi kitab ni. Memasukkan bi gunnah. Idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Baik, kita kena faham dulu. Yang kata masuk tu apa dia? Nak masuk benda apa? Masuk dengan dengung. Nak masuk tentang apa? Nak masuk benda apa? Baik, sebelum tu kita kena tahu dulu huruf dia ada apa? Huruf idgham bi gunnah ada 4 nah. Ya, waw, mim, nun. Ada 4 lah. Huruf idgham bi gunnah ataupun huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Apa dia? Ya, waw, mim, nun. Ada 4 lah. Dalam Quran kalau kita jumpa adalah hukum idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. 4 huruf. Baik. Yang kata memasukkan dengan dengung, memasukkan apa? Nak masuk apa dia? Baik, di sini nak kena masukkan apa? Nun mati ataupun tanwin. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ni, huruf yang dipanggil huruf idgham ma'al gunnah ataupun huruf idgham bi gunnah ni, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ni, maka kita masukkan bunyi nun mati ataupun masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf ni. Tu yang kita masukkan tu. Ini nak kata masuk apa pula? Masuk apa ni? Masukkan bunyi nun mati
ataupun bunyi tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah. Masukkan ke dalam huruf idgham bi gunnah. Masukkan bunyi dia, bukan masuk huruf, masuk bunyi. Bukan masuk huruf ni. Kalau masuk huruf tu tak ada lah huruf tu. Huruf tu ada, tetap ada. Cuma yang kita masuk tu, masuk bunyi saja. Kadang-kadang nun mati jumpa ya. Maka bunyi nun mati itu masuk dalam ya. Kadang-kadang fathatain masuk bertemu dengan ya. Maka masukkan bunyi fathatain itu ke dalam ya. Kadang-kadang kasratain bertemu ya. Masukkan bunyi itu, bunyi kasratain tu ke dalam ya. Masukkan bunyi itu dalam huruf tu. Faham tak? Boleh faham tak? InsyaAllah. Okey, kita tengok contoh dah. Contoh bagi hukum idgham bi gunnah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama lah. Kita tengok contoh. Kalau kita tak tengok contoh, kita takkan faham. Tengok contoh. Baik, contoh yang pertama. Baik, contoh yang pertama adalah nun mati. Yang ni nun mati lah. Sebab tu saya kata tadi pada bab nun mati ni dia ada huraian asing lah. Sebab nun mati ni dalam Quran dia ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis dalam Quran ni. Nun mati dia ada banyak jenis. Antara nun mati adalah nun yang ada tanda sukun. Dan antara nun mati lagi yang kosong. Ni macam ni, nun kosong. Tidak ada tanda sukun tapi dia nun mati. Dan nun mati ada yang ada mim kecil di atas dia. Dia ada beberapa bentuk nun mati. Iaitu nun mati ada tanda sukun, nun mati yang kosong yang tidak ada sebarang tanda, dan nun mati yang di atasnya ada mim kecil. Itu sebab apa jadi macam tu? Sebab dia ada perbezaan hukum. Kalau nun mati yang ada tanda sukun menunjukkan kata hukum izhar halqi. Kalau nun mati kosong macam ni, nun mati yang kosong yang tidak ada sebarang tanda di atasnya menunjukkan kata hukum idgham ataupun ikhfa. Idgham ataupun ikhfa. Manakala jika nun mati di atasnya ada mim kecil, itu menunjukkan kata hukum iklaq. Dia ada beza lah. Sebab tu tadi saya dah bagi tahu, nun mati ni dia ada huraian asing pula. Jadi kat sini sebab apa nun mati ini tidak ada tanda sukun? Kerana di sini hukum apa? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Bila kata idgham ma'al gunnah, maka nun tu tak ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun, bukan idgham lah. Hukum dia izhar. Tapi di sini kita tidak boleh kata izhar. Sebab apa? Sebab ya ini bukan huruf izhar. Ya ini adalah huruf idgham bi gunnah. Bila ya ini huruf idgham bi gunnah, maka nun mati ini tidak boleh ada tanda sukun. Sebab kalau ada tanda sukun menunjukkan bacaan di sini kena jelas. Liman tak masuklah. Tapi di sini hukumnya idgham kena masuk. Kena masuk apa? Masukkan bunyi nun mati ini ke dalam ya. Masukkan bunyi nun mati itu ke dalam ya ni. Sebab tu kita bunyi limai. Macam tu bunyi bacaan dia. Jangan baca liman yara. Salah. Siapa baca liman yara? Salah. Dia kena masukkan bunyi nun ini ke dalam ya. Masukkan bunyi nun itu ke dalam ya. Bi gunnah, serta kena dengung. Wajib kena dengung. Di mana dengung? Di sini. Tadi saya dah beritahu lah. Wajib dengung di mana? Di sini, di pangkal hidung. Limai. Ni ada dengung di sini. Berapa harakat? 2 harakat. 2. Limai yara. 2 harakat. Jangan kurang, jangan lebih. Wajib 2 harakat. Baik, boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham tajuk ni? Sila komen lah. Yang mana yang tengok live tu sila komen, boleh faham ke tak boleh faham apa yang saya ajak ni? Faham tak tajuk ni? Idgham bi gunnah. Faham ataupun tidak? Sekali lagi kita ulang. Idgham maknanya memasukkan. Bi maksudnya dengan. Gunnah maksud dia dengung.
Jadi gabung dah, memasukkan dengan dengung. Persoalan dia nak masukkan apa? Baik, apabila nun mati bertemu dengan ya, kita kena masukkan bunyi nun mati ini ni. Bunyi nun mati ini dimasukkan ke dalam huruf ya. Sebab apa? Sebab ya ini adalah huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Ada 4 kan? Ya, waw, mim, nun. Jadi 4 huruf ini adalah huruf idgham bi gunnah. Apabila, jadi ya ni salah satulah. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, maka kita kena masukkan bunyi nun mati itu ataupun bunyi tanwin itu ke dalam huruf tersebut. Bukan masuk huruf, masuk bunyi dia saja. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tanya kita sebab apa nun dekat sini, kalau orang tanya kita sebab apa nun ini tidak ada tanda sukun sedangkan dia nun mati. Bagi tahu kat dia, nun mati dalam Quran dia terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya nun mati yang ada tanda sukun di atasnya. Itu menunjukkan kata hukum izhar. Maknanya bacaan kat situ kena jelas. Dan dalam Quran juga ada nun kosong. Nun mati tapi dia kosong, tak ada tanda sukun. Macam ni. Kosong tapi dia nun mati. Dia menunjukkan hukum ikhfa ataupun hukum idgham. Ni, idgham bi gunnah. Dan ada nun mati yang ada mim kecil di atasnya, ada mim kecil. Itu menunjukkan kata hukum iklab. Jadi bila berbeza hukum, maka bacaan pun berbeza. Baik, di sini nun kosong. Tadi saya beritahu dah kat atas ni, bila nun kosong, nun yang tidak ada tanda sukun menunjukkan kata hukum apa? Ikhfa ataupun idgham kan? Betul tak? Jadi di sini kita nampak nun kosong. Macam mana kita nak tahu kata hukum ikhfa ataupun idgham kat sini? Kita kena tengok huruf. Kat sini ya ni huruf siapa? Ya ini adalah huruf idgham, bukan huruf ikhfa. Kan? Sebab tu kalau boleh kita kena ingat jugalah kita kena ingat huruf. Kalau kita tak ingat huruf pun masalah juga. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun ada 4. Kalau ikhfa ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, dha, fa, qaf, kaf ada 15. Jadi bila nampak nun kosong, dia dua hukum tu sama ada ikhfa ataupun idgham. Jadi nak tentukan hukum yang mana kena tengok huruf selepas nun mati atau tanwin itu. Kat sini lepas nun mati adalah huruf ya. Huruf ya ni huruf apa? Huruf idgham bi gunnah. Jadi bila huruf idgham bi gunnah maka bukanlah ikhfa. Yang tu saja. Tak payah apa kan. Jadi apabila bertemunya nun kosong ataupun nun mati dengan huruf ya, hukum dia adalah idgham bi gunnah. Idgham maksud apa? Memasukkan. Bi ni maksudnya dengan. Gunnah maksudnya dengung. Jadi kita nak masukkan apa di sini? Kita masukkan bunyi nun kosong ini. Bunyi nun kosong ini kita masukkan ke dalam ya. Bunyi nun kosong ini kita masukkan ke dalam ya. Bi gunnah serta dengung. Wajib kena dengung di mana? Di sini, di hidung kita ni. Dengung berapa harakat? 2 harakat sahaja. Macam mana? Liman yara. Kena dengung lah. Dengung di sini. Kalau orang tanya kita, betul ke dengung di sini? Baik, buktikan. Kena buktikan. Picit hidung tak? Bila kita picit lubang hidung ni, dia tak boleh. Dengung tu tak boleh nak keluar. Sebab apa? Sebab apa tak boleh nak keluar? Sebab dengung tu kat sini. Laluannya adalah lubang hidung kita ni, laluan dia. Bila kita tutup laluan, macam mana nak lalu? Kan? Macam pintu rumah kita lah. Kalau orang sekat tengah jalan, kita boleh keluar tak? Tak boleh. Macam sekarang ni kan, PKP kan. Polis buat roadblock di sana, sekat di sana, sekat di sini. Kita boleh lalu tak? Kalau tanpa kebenaran. Kalau tak ada surat boleh lalu tak? Tak boleh. Macam itulah dengung ni. Dengung ni tempat keluarnya di sini, di rongga hidung. Apa maksud dengung? Dengung adalah suara yang lembut. Suara yang lembut yang keluar daripada hidung. Keluar melalui lubang hidung kita lah.
Sebab tu kalau kita picit rapat, tak boleh nak dengung. Sebab apa tak boleh? Suara dengung tu tak boleh nak keluar. Tersekat dengan lubang tu kita tutup lubang hidung kita. Sebab tu dengung pun kena betul. Kadang-kadang bila kita talaki, saya dengar dengung bunyi macam-macam, pelik-pelik. Ada yang dengung di mulut. Tak boleh, dengung pastikan naik di sini. Dengung pastikan naik di sini. Bukan di mulut. Limai. Dia kena sini. Di sini. Bacaan izhar ni, dengung kena di sini. Dan suara dikeluar dua lah. Di mulut satu, di sini itu. Sini adalah dengung. Tempat berdengung. Limai yara. Limai yara. Baik. Boleh faham tak? InsyaAllah nak? Okey. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua pula. Okey, pukul 8, pukul 9 kita berhenti lah. Pukul 9 kita berhenti insya-Allah. Okey, contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua. Di sini, apa yang bertemu dengan huruf ya? Kat sini, apa yang bertemu huruf ya? Kat sini adalah tanwin. Tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ya. Tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ya. Baik. Bagi tanwin juga ada apa? Ada bahagiannya. Ada beberapa jenis tanwin. Dalam Al-Quran ada beberapa jenis tanwin. Macam nun tadi lah. Baik. Okay, nun ni saya padam lah. Tanwin juga ada beberapa jenis dalam Quran. Baik. Kalau kita nampak tanwin macam ni kan. Okay, yang pertama tanwin sama selari. Sama panjang. Fathatain sama panjang. Kasratain sama panjang. Dhammatain 69. Itu yang pertama. Yang kedua tanwin tak sama panjang. Kasratain tidak sama panjang. Dhammatain 99. Yang ketiga tanwin satu baris sebelah dia ada mim kecil. Kasratain satu baris sebelah dia ada mim kecil. Dhammatain ada satu dhammah dan ada mim kecil. Baik, apakah perbezaan di antara jenis-jenis tanwin ni? Tanwin yang pertama, yang atas sekali tu, apabila fathatain dia sama panjang, sama selari, kasratain dia sama panjang, sama selari, manakala dhammatain dia 69. Itu menunjukkan kata hukum izhar. Bacaan di situ adalah bacaan hukum izhar. Kena jelaskan bacaan tu. Yang kedua pula, fathatain tidak selari, maksudnya tak sama panjang. Kasratain pun tak sama panjang. Dhammatain 99 macam ni. Dhammatain 99 macam di sini. Itu menunjukkan kata hukum ikhfa ataupun idgham. Dua tu. Manakala yang ketiga, tanwin fathatain dia ada satu baris, sebelah dia ada mim kecil. Kasratain pun satu baris, sebelah dia ada mim kecil. Manakala dhammatain dia ada satu dhammah, sebelah dia ada mim kecil. Itu menunjukkan kata hukum iklab. Jadi iklab ni mudah untuk kita kesan sebab dia ada mim kecil. Bila ada mim kecil itu menunjukkan kata hukum iklab kat situ. Baik, habis. Kat sini adalah tanwin dhammatain 99. Kita istilahkan dengan 99. Jadi kat sini hukum apa? Ikhfa ataupun idgham. Tapi kat sini hukum apa? Kat sini kita nak tentukan sama ada ikhfa ataupun idgham, kita kena tengok huruf selepasnya. Huruf apa? Ya, ini huruf apa? Idgham ke ikhfa? Jawapan dia adalah idgham. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Ada 4 kan? Ya, waw, mim, nun. Jadi huruf ya itu adalah huruf idgham ma'al gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi hukum kat sini adalah idgham bi gunnah. Ingat balik. Idgham tu dia memasukkan. Bi maksud dia dengan. Gunnah maksud dia dengung.
Jadi memasukkan dengan dengung. Ataupun satu istilah lagi panggil idgham ma'al gunnah, memasukkan serta dengung. Baik. Apabila tanwin 99 bertemu ya, kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan apa? Baik, masuk di sini adalah masukkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf ya. Masukkan bunyi nah, bukan masukkan tanwin tu. Masukkan bunyi tanwin itu ke dalam ya. Asal dia macam mana? Sebelum masuk dalam ya tu bunyi macam mana? Wujuhun. Jelas kan? Sebelum masuk dalam ya tu. Tapi apabila bunyi tanwin itu masuk dalam ya, macam mana? Wujuhui. Macam tu. Serta wajib dengung lah. Dengung kena ada lah. Wajib dengung 2 harakat. Wujuhui. Tu. Macam tu. Faham tak? InsyaAllah lah. Wujuhui yawmaidhin. Wujuhui yawmaidhin. Tu macam tu bacaan dia. Siapa tak faham, dia baca salah. Orang yang selalu orang baca salah ni sebab dia tak faham. Idgham. Dia tahu kadang-kadang dia tahu nama hukum. Idgham lah, ikhfa' lah, izhar, iklab. Dia tahu nama hukum. Tapi bila baca, tak betul. Dengung dia tu tak betul. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak faham. Idgham tu maksud dia apa? Birunah tu maksud apa? Kemudian idgham memasukkan apa? Dia tak faham. Dia kena detail. Dia kena faham. Masukkan apa? Masukkan bunyi dhammatain ini ke dalam ya. Masukkan bunyi dah. Wujuhui. Dengung di sini lah. Dengung di mana? Di pangkal hidung kita. Pangkal dah. Di rongga. Astagfirullahalazim. Di rongga hidung kita ni. Rongga tu apa dia? Rongga. Istilah rongga tu apa dia? Rongga adalah suatu kawasan yang ada ruang. Kalau rongga mulut, dalam mulut. Rongga mulut. Kalau rongga kerengkung, dalam kerengkung. Kalau rongga hidung, dalam hidung lah ni, dalam ni. Ni atas ni. Yang apa? Yang depa duk kena apa? Swab test. Test swab tu kan. Yang tu atas lagi, atas tu atas ni. Masuk ke dalam ni. Yang ni dah atas ni sikit ni. Atas sikit. Swab test tu dalam sangat. Baik. Boleh faham tak sini? Boleh nak? Baik, kita ada lebih kurang 5 minit lagi lah. Baik. Cukup pukul 9 saat saya berhenti lah. Dan kita sambung insyaAllah minggu depan. Baik. Sekali lagi saya ulang. Bila tanwin dhammatain 99 bertemu dengan ya, macam mana nak baca? Kita kena masukkan bunyi dhammatain ini masukkan ke dalam ya. Masukkan bunyi dhammatain ke dalam ya. Nah. Macam mana? Wujuhu yawmaidhin. Bagi dengung ni di sini. Bagi cukup 2 harakat. Setakat yang pengalaman yang saya duk mengajak Quran ni, ramai yang baca harakat tak cukup. Dengung tak cukup. Tambah lagi budak-budak lah kan. Dia baca bukan apa. Kadang-kadang dia nafas dia tu pendek. Ayat tu panjang sikit. Dia laju. Dengung tak jaga dah. Panjang pendek 2 harakat apa tak jaga dah. Lintang pukang baca. Saya nak bacaan tu bagi betul. Tajwid dah. Saya pentingkan tajwid. Lagu tu nombor 2. Kalau suara sedap sekalipun, taranum dia hebat sekalipun, sedap suara dia, tapi tajwid dia lintang pukang, tak mau. Sebab melagukan Quran ini memanglah sunnah. Sunat saja. Kita utamakan yang lebih utama. Apa dia? Kita utamakan tajwid. Sebab tajwid ini hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran adalah fardu ain, kewajipan di atas setiap kepala. Siapa baca Quran, dia salah, dia tanggung dosa. Siapa baca Quran, dia salah, dia tanggung dosa. Bukan saya tanggung. Kalau saya tanggung, jenuh saya. Sebab tu dikatakan mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang yang baca Quran wajib
baca Quran dengan hukum tajwid. Kalau belajar tak apa lagi. Kalau belajar ilmu tajwid, fardu kifayah. Kalau dalam Taman Putrajaya ni, contoh ada 1000 penduduk, contoh. Yang main mengaji tajwid, 5 orang lah. Disebabkan 5 orang ini yang main mengaji tajwid, maka terlepas dosa yang lain, yang tak main mengaji tu. Tu tak apa. Tapi kalau nak mengamalkan hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran, hukum dia fardu ain. Maknanya setiap orang, tak kira lah siapa dia pun, yang baca Quran, mesti, wajib baca tu dengan hukum tajwid. Kalau baca salah, dia tanggung sendiri dosa. Kawan tu baca salah, dia tanggung dosa. Takkan saya nak kena tanggung dosa orang kot. Takkan kita nak kena tanggung dosa orang lain. Tak. Dia baca salah, dia tanggung sendiri. Sebab tu, kita kena perwajibkan diri kita mengaji ilmu tajwid. Tak kiralah sama ada mengaji secara live berdepan ataupun secara live dalam telefon, dalam online ni. Jadi untuk masa PKP ni kita mengaji cara ni lah, cara live Facebook. Kurang-kurangnya kita tak ketinggalan, kan? Daripada kita tak mengaji langsung. Kalau PKP setahun, tak mengaji setahun. Agak-agak boleh reti tak kalau tak mengaji setahun? Tak reti. Tambah tak mengaji hari-hari pun tak reti lagi. Ni mengaji setahun tak mengaji, lepas tu baru mengaji. Boleh tak macam tu? Pakai tak reti lah. Kena mengaji lah. Kena mengaji. Walaupun dalam live. InsyaAllah sekurang-kurangnya sedikit sebanyak tu kita boleh sedikit sebanyak kita boleh memperbaiki bacaan kita. Baik. Jadi ulang sekali lagi. Kat sini apabila tanwin bertemu ya, kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ya. Wujuhun yawma idzin. Masukkan bunyi dhammatain ke dalam ya. Baik habis. Okey, satu lagi. Contoh satu lagi. Okey, contoh yang seterusnya. Baik, contoh yang seterusnya adalah nun mati ataupun nun kosong bertemu dengan ya. Apabila nun mati bertemu dengan ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham maknanya memasukkan, bi maksudnya dengan, gunnah maksudnya dengung. Jadi memasukkan dengan dengung. Contoh kat sini nak masukkan apa? Kita masukkan bunyi nun mati ini. Masukkan bunyi nun mati ini ke dalam huruf ya. Masukkan tu serta dengung. Dengan ada dengung di hidung kita. Asal ada, sebelum masuk dalam ya, bunyi dia macam mana? An. Itu izhar. Kalau ada tanda sukun di atas nun ini, mestilah kena baca macam tu. Kena jelaskan. An. Tapi kat sini tak boleh lah. Yang pertama sebab nun ini kosong. Tidak ada tanda sukun. Tidak ada tanda di atas dia. Kemudian dia bertemu dengan ya. Yang mana ya ini kita dah maklum adalah ya itu adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah maksud dia memasukkan dengan dengung. Jadi kat sini kita kena masukkan bunyi nun mati ini ke dalam ya. Masukkan bunyi dia tu dalam ya. Yatuba. Kena dengung lah. Kena dengung kat sini. Wajib 2 harakat. Yatuba. Kena dengung lah 2 harakat. Jangan kurang, jangan lebih. Ni tak ada apa. Yatuba. Baru nak 1. Apa kena bagi cukup 2 harakat. Panjang sangat pun tak boleh juga. Lebih daripada 2 harakat. Salah. Dia kena 2 harakat. Yatuba. 2 harakat. Bagi cukup. Okey, satu lagi contoh yang terakhir. Satu lagi yang terakhir sebelum kita tutup live kita pada pagi ini. Satu lagi.
Baik, contoh yang sini adalah kasratain. Kasratain tidak selari bertemu dengan ya. Kasratain kita tengok bentuk kasratain pun kita tahu lah. Kasratain itu tidak selari, tak sama panjang. Bertemu dengan ya. Maka dipanggil idgham bi gunnah. Kita kena masukkan bunyi kasratain ke dalam ya serta dengung. Liqaumi. Asal dah liqaumin. Liqaumin tu asal dah. Tapi apabila bertemu ya kena masukkan dalam ya. Liqaumi yuqinuna. Liqaumi yuqinuna. Tu kena masukkan dalam ya. Baik, alhamdulillah. Jadi rasanya sekadar ini dulu live kita pada pagi ini. InsyaAllah jika panjang umur kita sambung balik hari Khamis minggu depan insyaAllah. Memandangkan masa pun dah cukup dah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendirilah. Baik, saya mohon maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya lah. Jadi kita sudahi live kita dengan apa ni? Dengan doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.